So, masa awal Januari itu aku ada update GoTrade aku buat pertama kalinya dalam setahun. And masa tu aku dah cakap GoTrade aku agak gila, nak mampus, nak lah. Okay. Tapi sekarang market US dah buat overturn, dia dah buat comeback. Okay, dah jadi gigachat. Kalau nak bandingkan dengan pada Januari awal tahun ni, US market tengah untung 15%. So, sebab daripada kenaikan yang agak banyak kali ni, aku akan update GoTrade aku lah. Tapi bukan sebab ni je aku update tau. Ada seorang mamat ni, Asyik, cakap, Abang, update lah GoTrade abang. Nak tengok apa, dah untung ke belum? Okay, aku akan update untuk kau. So, pastikan kau tengok video ni sampai habis. Alright, okay. Jom kita tengok. Tapi sebelum tu, aku just nak beritahu korang, aku ada dekat IG tau. So, follow lah aku. Mungkin aku akan jadi Insta famous. Alright, nah sekarang kita dah buka GoTrade. So, jom tengok macam mana performance GoTrade. So, kalau kau tengok dekat sini, okay, aku akan tengok kat sini lah. So, korang akan tengok kat sini. So, kalau korang tengok dekat sini, total yang aku ada dalam GoTrade adalah $3,128. Kalau nak compare dengan Januari tahun lepas, okay, compare dengan Januari tahun lepas, aku ada $2,489. Okay, so basically perubahan atau peningkatan sebanyak $600 lah. Okay, sebab tu aku cakap hari ni. Okay, sekarang portfolio aku dah mencapai all time high, meaning portfolio aku telah mengalami keuntungan. So, untuk buat video kali ni lagi clean, aku akan actually bagikan video ni kepada 3, iaitu kita akan tengok dulu 5 saham terbesar yang aku pegang daripada segi equity, meaning modal plus untung atau loss. And then kita akan bergerak kepada 5 saham yang paling besar aku profit daripada segi percentage. And then kita akan tengok juga 5 saham paling besar aku loss dari segi percentage juga. Okay, so first kita akan tengok 5 saham paling besar aku pegang dari segi equity. So tempat kelima kita ada Adobe. So Adobe ni aku ada equity sebesar $169 atau RM790. And dia telah mengalami keuntungan. Okay, keuntungan sebanyak $15. Kenapa aku beli Adobe? Senang je. Prinsip aku senang. Aku beli benda yang aku guna. So Adobe ni aku guna untuk editing lah. Terutamanya Adobe Premiere Pro dengan Adobe Photoshop. And aku juga rasa Adobe tengah mengalami peningkatan sekarang sebabnya dia telah perkenalkan satu features baru dalam Adobe system dia, iaitu AI system. So AI ni kalau korang tengok lah dekat TikTok apa semua, korang basically boleh buat apa baju kan guna AI sekarang. Kalau korang follow IG ku, actually hari tu pun aku ada tunjuk macam mana aku guna AI Adobe untuk buat thumbnail aku. So memang mantap lah Adobe sekarang. So sebab itulah kot confidence kepada pelabur semakin meningkat, and then dia punya stock shares pun dah meningkat. Okay, seterusnya kita akan pergi ke tempat keempat equity paling besar aku pegang, iaitu Google. So Google ni aku dah pegang sebanyak $225 atau RM1,053 dengan kerugian sebanyak $7.47 atau RM34.88. Tapi tak apa, aku memang dah ada dalam ekosistem Google and aku tak plan pun nak keluar. So aku guna Gmail, aku guna Google Drive, aku guna YouTube, dan juga aku guna Google Pixel. Actually telefon aku Google Pixel. So aku memang ada dalam Google ecosystem. So sebab itulah aku melabur dalam Google juga. Macam yang aku cakap tadi, aku melabur dalam benda yang aku guna dan aku percaya. Alright. So seterusnya kita ada Tesla. So Tesla ni adalah company yang aku agak push lah pada video lepas. Sebab masa tu Tesla tengah dip kan. And aku buy juga Tesla masa tu dalam $336. So sekarang aku ada $336 atau RM1,500.
Tapi Tesla sekarang, walaupun aku beli banyak, dia masih lagi mengalami kerugian, iaitu negatif sebanyak $32 atau RM152. Tapi tak apa, sebab walaupun kita nampak dip hari tu kan, tapi Tesla tengah slowly climbing atas lah. Aku rasa tak lama lagi dia akan capai 80H. So aku rasa kalau korang nak buy, korang better buy sekarang sebelum dia capai 80H. Tu bukan financial advice, tapi tu personal opinion aku lah. Sebab sekarang pun aku tengah pending buy Tesla sebanyak $150. Reason utama aku pending buy Tesla sebenarnya adalah sebab Anwar Ibrahim dah umumkan yang dia akan berbincang dengan Elon Musk. Okay? This is Elon Musk. So Tesla pun akan masuk Malaysia actually pada bulan Julai ni, which is bulan ni lah. Aku nampak a bright future for the Tesla. So kalau korang nak beli. Kalau korang tak nak beli, tak payah beli. So di tempat kedua kita ada company yang agak besar, iaitu Apple. So Apple aku ada sebanyak $378 atau RM1,766. Dan dia tengah mengalami keuntungan sebanyak $51 atau RM238. So Apple sekarang memang tengah on roll lah aku rasa. Dia nak keluarkan iPhone baru hujung tahun ni. So yeah, so aku nampak makin banyak peningkatan kalau sales dia semakin baik. Tapi kalau korang nak beli Apple pun jangan risaulah, sebab most ETF pun memang letakkan Apple sebagai equity terbesar dia orang. Okay, now di tempat pertama kita ada of course Meta atau Facebook, Mark Zuckerberg. Okay, so Meta aku ada sebanyak $519 bersama dengan RM2,425. Okay, so hari tu pun masa aku perkenalkan GoTrade, aku ada cakap belilah Meta atau Facebook sebab dia tengah jatuh teruk. So kalau korang beli, korang akan mengalami keuntungan macam akulah. So aku dah untung sebanyak $124 atau RM579. So the total amount untuk 55 stok tadi adalah sebanyak $1,629 atau RM7,607. 55 stok tadi dah bagi aku keuntungan sebanyak $150.19 atau RM701. Tak untung banyak, tapi adalah untung. So okey lah bagi aku. Alright. Oh, sebelum kita bergerak, aku ada honorable mention. So actually aku ada $200 dalam S&P 500 dengan ticker simbol SPY. Tapi aku tak masukkan dalam ni sebabnya dia adalah ETF, bukan individual stocks. So tak kira lah. Okay, now kita akan tengok top 5 paling untung based on percentage. Di tempat kelima kita ada McDonald. So McDonald ni baru lagi aku beli masa aku buat dividend stock hari tu kan, video dividend stock tu. Aku beli McDonald actually sebab aku rasa McDonald memang tengah menaik lah. So memang betul pun tekaan aku, sebab McDonald tengah bagi aku keuntungan sebanyak 19.88%. Dia telah mengalahkan market S&P 500 iaitu 15%. So untuk McDonald, hari tu aku tak beli banyak pun McDonald. So aku dah untung $3.38 atau RM15 sahaja. Tak banyak lah. Tapi tak apalah, mungkin aku akan top up McDonald, I don't know. Sebabnya dividend dia agak bagus and dia punya capital increment dia pun okay. So it's a good stock to buy lah. Next kita ada Palantir. Palantir dah bagi aku profit sebanyak 23.9%, iaitu keuntungan sebanyak $7.65 atau RM35. So kalau korang tak tahu Palantir ni apa, Palantir ni adalah data management company. So dia manage data untuk company-company besar, and di mana dunia sekarang mementingkan data-data kita semua yang kita guna di Facebook, kita isi survey tu. So mungkin Palantir ni ada uruskan data korang juga sebab dia actually a big company. Next kita ada Meta. So macam aku cakap tadi, Meta bagi keuntungan besar. Lagi-lagi kalau kau buy lepas dip kan. Okay, so Meta dah bagi aku keuntungan sebanyak 31.39%. So dia bagi keuntungan aku macam aku cakap tadi $124 atau RM579. So tak nak cakap banyak, kita akan pergi ke seterusnya. Okay, seterusnya agak mengejutkan. Aku ada Ferrari dekat sini. So Ferrari dah bagi keuntungan sebanyak 46%. Okay, hampir separuh dia bagi keuntungan kepada aku. So keuntungan yang aku ada dalam Ferrari adalah $10 atau RM50. So memang sayang lah aku tak beli banyak-banyak Ferrari itu. Tapi Ferrari, siapa tak kena Ferrari kan? Alright. And lastly kita ada Nvidia. So Nvidia ni company yang keluarkan graphic card, and dia juga buat AI punya sistem lah.
Sekarang korang tahu AI tengah famous. Aku nampak a bright future for AI juga. Ramai orang akan guna AI, and AI system pun akan develop nanti. So kalau korang nak invest dalam company yang base, yang pentingkan dari segi CPU atau graphic card, korang boleh invest dalam Nvidia lah, salah satunya. So Nvidia dah bagi keuntungan yang paling besar dalam portfolio aku, iaitu sebanyak 77%. Okay, so Nvidia, thankfully aku invest banyak juga hari tu. So aku dah untung $53 dalam Nvidia, iaitu sebanyak RM250. So untuk total 5 stok tadi, keuntungan yang aku dapat on average adalah 39.93% dengan keuntungan sebanyak $199 atau RM931. Sekarang kita akan tengok top 5 stocks yang aku paling banyak rugi based on percentage. Aku tak nak buat, tapi mesti korang nak tengok juga kan. So kita amalkan video yang jujur kat sini. So kita tunjuklah apa yang kita rugi. Basically semuanya shit lah. Okay. So tempat kelima kita ada Asana. So Asana aku dah rugi 45.44%. Mula-mula pun dah teruk. Okay. So Asana, kerugian aku alami adalah sebanyak $11 atau RM53. Next, kita ada parent company kepada Shopee. Ya betul, Shopee yang korang guna tu. Okay. So parent company dia base dekat Singapura. Nama dia C. Okay. Dia telah rugi sebanyak 53%. Okay, dan telah membuatkan aku rugi sebanyak $22 atau RM102. Okay, di tempat ketiga kita ada Under Armour. So Under Armour iaitu sebuah apparel sukan punya company lah. Okay, macam Puma, Nike. So Under Armour telah rugi sebanyak 54% dan merugikan aku sebanyak $16 atau RM76. So maybe sebab dah habis musim PKP, pandemik pun dah kurang kan sekarang. So orang dah tak bersenam banyak, orang dah tak jaga kesihatan, orang dah mula busy. Tapi jangan dengar cakap aku sebab aku tak buat research lagi dalam market apparel sukan ni. So aku tak tahu. So maybe kalau korang nak research, korang boleh compare dengan sales daripada syarikat macam Puma atau Nike daripada market yang sama. So okay, korang boleh buat macam tu kalau korang ada masa. Now kita pergi ke second worst, iaitu Jumia. Okay, Jumia dah bagi kerugian sebanyak 56%. Nasib baik aku tak invest banyak sangat. So aku rugi dalam $12 je, iaitu RM58. So Jumia ni adalah satu company macam Shopee lah. Dia marketplace punya website, tapi untuk African continent. So aku tak tahu kenapa aku invest dalam ni, tapi Jumia ada dan dia telah merugikan aku. Okay. Now di tempat pertama, yang paling teruk, yang paling shit, kita ada Beyond Meat. Beyond Meat dah bagi kerugian sebanyak 68% atau $12 kerugian kepada aku. Thankfully, macam tadi juga, aku tak invest banyak. So kalau korang tak tahu, Beyond Meat ni adalah alternative meat punya company. Dia buat plant-based meat. Sebenarnya aku nampak actually plant-based ni macam tengah berlaku uptrend, tapi nampaknya aku silap. Of course, aku bukan pelabur yang bijak. So sekarang dia tengah mengalami kerugian sebanyak lebih daripada separuh lah. Okay. Jangan ikut cara aku, okay. So total 55 stok yang paling teruk tadi, aku dah rugi on average 55.77% untuk setiap stok yang aku pegang. Total damage adalah $74 atau RM348. Tak teruk mana. So maybe sebab itulah kot portfolio aku tengah mengalami peningkatan. So itu adalah update untuk portfolio gold trade aku. Macam mana, kau happy tak? Kau happy tak selalu aku buat? Okay, kalau kau happy, kau boleh subscribe aku, sebab nanti bila aku update lagi portfolio aku, kau akan dapat notification. Ting. Kalau kau nak tahu macam mana nak guna gold trade, kau boleh tengok video first aku. Kat situ kau akan dapat tahu cara nak beli stok dengan hanya RM4. Okay, RM4. And then kalau kau register guna link aku, kau akan dapat satu stok percuma. Okay, so pergi tengok link dekat bawah. And alang-alang dekat bawah tu, kau boleh join group aku. Ini adalah group financial, di mana kau boleh tanya macam-macam soalan tentang finance,
sama ada forex, stocks, investment macam emas atau real estate, kau tanya je. Kalau aku tak jawab, orang-orang dalam group tu yang Giga Chat semua akan jawab. Okay, so join. Okay, itu aja. Jumpa di next video. Bye.